Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya lah. Jaga diri walaupun tengah beraya, tapi sila jaga diri, jaga SOP, okey? Okey, cikgu harap semua dah bersedia untuk pembelajaran pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk unit 13 bukan ku pinta. Bagi kelas 4A yang mana belajar dengan saya, yang mana 4N yang belajar dengan Cikgu Syafiq pun saya akan sekalikan lah. 4A hari tu dah masuk sikit tajuk ni. Cuma 4N saya kurang pasti, tapi tak apa, kita belajar lagi ya. Okey. Boleh buka buku teks pada muka surat 99. Ingat tak? 99. Okey. Dekat buku teks tu dia ada gambar 3 orang lelaki tengah main. Seorangnya nama Nadim. Okey, Nadim telah menyertai satu pertandingan sukan. Semasa perlawanan berlangsung, kakinya telah mengalami kecederaan akibat ditackle oleh pihak lawan. Okey, yang baju merah tu pihak lawan, yang baju kuning biru belah kiri tu dia adalah Nadim. Okey, bila Nadim dengan pihak lawan ni berlanggar, apa yang akan berlaku? Awak rasa apa yang akan jadi? Okey, antara kemungkinan yang berlaku daripada pelanggaran dan pertembungan antara Nadim dengan pihak lawan tu, dia mungkin akan menyebabkan lebam dan juga terseliuh. Dia lebam dan terseliuh ni dia kecederaan ringan je, tapi tak adalah sampai nak kena terus call ambulans masuk hospital, taklah. Dia cuma kecederaan ringan. Okey. Lebam ialah lebam ialah keadaan yang mana permukaan kulit dia akan kebiru-biruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Kan kulit awak ni kan nampak ada urat-urat ni kan. Kat situ mungkin dia tercedera, dia jadinya dia akan menjadi warna kebiru-biruan. Dekat kulit awak akan nampak warna kebiru-biruan. Okay, manakala terseliuh pula dia adalah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Contoh macam kaki awak, biasa dia jalan biasa je. Tiba-tiba terseliuh. Jadi itu dah kiranya dah melebihi had pergerakan dia lah. Had pergerakan dia untuk jalan menampak-nampak. Tapi bila dah terseliuh, dah terlipat, dah terpeleot, jadinya itu bukan cara jalannya. Kaki yang jalan yang cara betul. Okey. Okey, kita masuk yang seterusnya. Untuk punca lebam dan terseliuh. Okey, lebam ni dia akan terjadi bila terkena hentaman atau hentakan objek keras. Contoh, cikgu pukul awak guna kayu. Contoh, dia akan menjadikan lebam. Seterusnya dia akan jadi pelanggaran antara manusia, haiwan ataupun objek. Contoh, cikgu terlanggarlah dengan hakim. Jadi bila kami terlanggar tu, dia akan jadi lebam. Ataupun awak terlanggar dengan lembu. Boleh jadi lebam juga. Mungkin boleh jadi. Tapi kalau awak kuat mungkin tak jadi. Kalau terlanggar objek, awak terlanggar meja, mungkin boleh jadi lebam juga. Dan kalau terjatuh pun boleh jadi punca lebam ni. Okey, kalau bagi terseliuh pula, punca dia, awak ni terpijak permukaan yang tidak rata. Contohnya macam awak terpijak lubang. Lubang tu kan tanah macam ni. Jadi lubang ke dalam itu tak rata. Jadinya terseliuh. Lagi mendarat dengan teknik yang tidak betul. Contohnya macam awak tengah melompat, lompat. Tiba-tiba bila awak melompat, kaki awak mendarat tu, kaki tu tak
Betul, jadi kita pelik, terseliuh lah namanya. Dan lagi satu yang terakhir, punca tersiluh ni ialah tergelincir akibat terlicin ataupun berpasir. Jalan kat bilik air, awak tak berhati-hati, lantai bilik air licin, terseliuh. Okey, gejala ni dia macam tanda. Okey, kalau lebam, tanda-tanda lebam ni dia akan bengkak. Bengkak, tahu kan bengkak? Dia akan macam berbenjol sikit dekat permukaan yang lebam tu lah. Dia akan rasa sakit, rasa lenguh. Lepas tu kawasan yang tercedera tu dia jadi warna biru ataupun ungu-ungu sikit. Tempat tu dia akan rasa panas. Kalau awak pegang dia akan rasa macam panas sikit lah. Okey, itu tanda untuk lebam. Kalau tanda untuk terseliuh pula, dia tak nampak sangat. Dia akan jadi macam biasa je. Dia cuma nampak lebam sikit, mula bengkak sikit. Dia sebenarnya dia kecederaan pada sendi dan juga ligamen yang kat dalam tu. Jadi dia akan, bila terseliuh ni akan suka bergerak, macam sama je macam lebam tadi, kawasan tercedera tu akan berasa panas. Okey, tempoh untuk sembuh bagi lebam dia antara 5 ke 7 hari sahaja. Tapi kalau terseliuh dia ambil masa sikit, 2 ke 3 minggu. Okey, cara rawatan untuk lebam dan terseliuh sama saja. Cikgu dah sekalikan je. Kalau dalam buku teks tu dia bagi satu-satu kan, tapi cikgu dah sekalikan. Okey, cara rawatan untuk lebam dan terseliuh yang pertama, tuam sejuk menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam. Setiap kali 2 jam je awak tuam 10 minit. Lama sikit lah 10 minit kan. Lepas tu dalam masa 2 hari lagi, dalam masa 2 hari, hari ni awak buat, esok pun awak buat. Dalam masa setiap 2 jam awak tuam 10 minit. Tuam sejuk, maksudnya letak ais. Okey, untuk tuam panas, yang kedua, tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit juga, 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan berlaku. Kan 2 hari selepas kecederaan tu awak dah tuam sejuk guna ais 10 minit setiap 2 jam. Hari yang ketiga tu pula awak buat tuam panas dan sejuk selang-seli. Awak dah buat tuam panas, awak buat tuam sejuk pula. Sama 10 minit juga. Tapi 3 kali sehari je, tak perlu pun setiap 2 jam. Sampailah hari yang kelima sebab dia kata selepas 3 hari. Nak awak buatlah hari-hari. Okey. Cara bantu mula untuk lebam dan terseliuh pun sama je sebenarnya. Okey, pertama sekali, mula sekali awak kena buat, rehatkan bahagian yang tercedera tu. Lepas tu, yang kedua, tuam sejuk. Macam tadi cikgu cakap kan, tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam. Okey, yang ketiga, awak balut kawasan yang tercedera tu dengan kain balutan yang bersih. Jangan yang dah kotor-kotor, yang dah berhitam-hitam tahu balut pula kaki awak. Ni tujuan kita nak balut ni untuk mengenakan tekanan pada tempat yang tercedera tu, anggota yang tercedera. Okey, yang keempat yang cikgu pernah cakap kelas 4A, kena tinggikan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Contoh, awak baring kan, kaki awak yang terseliuh, kaki awak yang lebam. Jadi awak tidur, letakkan bantal bawah kaki agar kaki awak lagi tinggi daripada jantung awak. Okey, yang terakhir, sekiranya makin teruk tak sembuh-sembuh, sila rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Ni cikgu nak pesan, jangan sapu minyak urut atau lotion panas waktu kecederaan tu. Sebabnya guna pad panas dan bergerak aktif untuk mengelakkan kecederaan lambat pulih. Okey, seterusnya kita masuk. Sediakan payung sebelum hujan. Dalam konteks kan dia tulis sediakan payung sebelum hujan.
Okey, ni macam langkah-langkah lah. Langkah-langkah kalau awak mengalami kecederaan tu. First sekali, dia ada kata kunci. Kata kunci dia PRICER. P-R-I-C-E-R. Okay, P. P for prevent. Apa prevent? Prevent ni maksudnya mencegah. Tapi dalam bahasa sedapnya, maksudnya berhenti. Berhenti daripada melakukan aktiviti tu. Contoh awak tengah main bola kan. Memula sekali kalau awak terselir, awak terlanggar, awak kena berhenti main. Awak duduk tepi. Okey, yang kedua R, rest. Rest ni ialah awak rehat. Rehat, bila awak rehat, bahagian yang tercedera tu pun akan rehat. Yang ketiga I, iaitu ais. Yang tadi cikgu dah cakap, tuam sejuk. Tuam sejuk menggunakan ais selama 10 minit. Selang 2 jam. Okey, pandai. Okey, yang keempat C, compress. Compress ni bila awak balut kawasan yang luka, kawasan yang tercedera tu, dia akan bagi tekanan. Kompres ni tekanan. Awak bagi tekanan dekat tempat yang cedera tu. Kalau awak bagi tekanan ni, dia akan okey sikit lah. Macam tu. Okey, yang seterusnya E. E ialah elevation. Elevation ni maksudnya tinggi. Tadi cikgu dah cakap kan, tinggikan kawasan yang tercedera melebihi aras jantung. Okey, yang terakhir ialah R. R ialah refer, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk mendapatkan rawatan lanjut. Okey, seterusnya kita masuk bahagian informasi. Okey, antara perkara yang awak kena elakkan waktu merawat kecederaan lebam dengan terseluh ni. Okey, HARM. H-A-R-M. H yang pertama ialah heat. Tu jangan guna lotion panas. Jangan guna pad panas waktu mula-mula sekali awak tercedera tu. Sebabnya dia boleh meningkatkan pengaliran darah dan ianya akan memburukkan je keadaan kecederaan awak tu. Bila dia memburukkan keadaan kecederaan, maka dia akan jadi lambatlah proses nak sembuh tu. Okey, yang kedua ialah A, alkohol. Alkohol pun boleh meningkatkan pengaliran darah yang mana nanti dia akan memburukkan juga keadaan kecederaan. Sama juga dia akan lambatkan proses penyembuhan. R yang ketiga R ialah run. Run ke? Run. Sorry. Okay, run ni pergerakan yang melebihi boleh melambatkan proses penyembuhan. Yang terakhir ialah M. M ialah massage. Massage tu apa? Massage urut. Tekanan dan urutan yang berlebihan boleh melambatkan proses penyembuhan. Sebab itulah cikgu suruh balut sahaja untuk berikan tekanan. Bukan urut lagi terseluh lebam tu. Okay. Okay, itu je. Hari ni itu sahaja. Sila siapkan modul yang Cikgu Syafiq dah siapkan dan yang kami telah edarkan. Siap nanti cikgu akan cek bila masuk sekolah nanti. Okey, itu saja buat hari ni. Selamat menyiapkan tugas dalam modul yang disediakan. Okey, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.